Assalamualaikum Doktor, nama saya Karir Daniel Brankaswadi. Nombor matrik 297078 akan membuat presentation untuk pengantar pengurusan BPMN. Yang pertama ialah latar belakang Petronas. Nama Petronas ialah Petroleum Nasional Berhad Petronas, dan pengurusi Petronas adalah Datuk Ahmad Nizam Saleh. Fokus company Petronas ialah minyak dan gas, dan penubuhan pada 17 Ogos 1974. Visi Petronas ialah pembekal minyak terkemuka secara kebangsaan dan antarabangsa, dan misi Petronas ialah menyediakan minyak bersih, selamat dan kos efektif serta menambah nilai kepada sumber negara. Aktiviti utama Petronas ialah petroleum, penerokaan huluan, pencarian sumber minyak dan gas. Yang kedua ialah penghasilan, pengeluaran minyak dan gas. Yang ketiga ialah penapisan minyak, proses pemurnian minyak. Yang keempat ialah pemasaran dan pengagihan, iaitu penjualan dan pengedaran produk petroleum. Yang kelima ialah pemprosesan gas dan pencairan, pengolahan gas dan penyulingan minyak. Yang keenam ialah penghantaran talian paip gas, operasi rangkaian paip gas. Dan yang ketujuh ialah aktiviti berkaitan petroleum, pelbagai aktiviti lain yang berkaitan dengan industri petroleum. Seterusnya ialah produk dan servis organisasi. Sejarah sistem konsensi. Dua sistem utama iaitu CSS dan PSC dalam kerjasama dengan MOC dan NOC. Yang kedua ialah Pertamina vs Petronas. Perbezaan dalam struktur dan kawalan. Petronas berfokus pada kompetitiviti urus niaga. Yang ketiga ialah peranakan Petronas. PDA 1974 memberi Petronas kuasa mengendalikan sumber minyak dan gas dalam negara. Dan seterusnya ialah Petronas Cari Gali, menguruskan penerokaan sumber petroleum di Malaysia. Dan yang terakhir ialah pemprosesan dan pemasaran. Petronas menambah nilai kepada minyak mentah melalui operasi penapisan, pemasaran, perdagangan dan runcit. Seterusnya ialah kilang penapisan. Petronas memiliki 4 kilang penapisan dengan kapasiti lebih daripada 448,000 tong sehari. Pasaran runcit, rangkaian stesen minyak di beberapa negara termasuk Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, Sudan dan Thailand. Selain itu, kilang minyak. Petronas memiliki 3 kilang minyak di Malaysia dan 1 di Afrika Selatan. Dan yang terakhir, Petronas Lubricants International. Dalam upaya globalisasi, perolehan Kamil Tali FL Selenia SPA membawa Petronas ke pasaran Eropah, Amerika Selatan dan Amerika Syarikat. Yang seterusnya ialah modal. Modal Petronas ialah RM10 juta. Tanggungjawab utama meneroka sumber minyak dan gas, membangunkan kemahiran tempatan, kepakaran teknologi, mendorong pelaburan dan dalam penerokaan dan pembangunan, menambahkan nilai kepada sumber petroleum negara, pembangunan industri hiliran, menggalakkan pembangunan industri berkaitan petroleum, mendorong sektor perbuatan dan perkhidmatan sokongan. Seterusnya ialah pemegang saham. Pengerusi pemegang saham ialah Tengku Tan Sri Razali Hamzah. Latar belakangnya perbankan dan politik. Seterusnya pengarah urusan iaitu Datuk Junus Sudin, dan latar belakangnya ialah pengurusan korporat. Pengasas Petronas terlibat dalam konsepsi syarikat. Tengku Razali dan Datuk Junus sebagai pengarah, pengasas dan pemegang saham pertama. Dan ini adalah logo Petronas. Seterusnya ialah pelanggan Petronas. Ianya termasuk visi menjadi pembekal minyak terkemuka di seluruh negara, termasuk peringkat antarabangsa. Misi menjadi pembekal minyak bersih, selamat dan kos efektif untuk seluruh masyarakat, selain menjadi daya penggerak pembangunan ekonomi negara. Memaksimumkan keuntungan dan pendapatan untuk negara, menyediakan perkhidmatan dan jualan terbaik kepada pelanggan. Seterusnya ialah objektif perniagaan, memperkemaskan kedudukan sebagai pembekal terkemuka dalam industri minyak, memberi manfaat kepada masyarakat melalui minyak bersih dan selamat, membangunkan ekonomi negara dengan penyumbangan yang signifikan, memaksimumkan pendapatan negara melalui keuntungan perniagaan.
Seterusnya ialah rekod jualan. Pendapatan meningkat kepada 271.3 bilion dari 171.4 bilion ringgit pada tempoh yang sama tahun lalu. Faktor utama adalah harga produk utama yang lebih tinggi. Keuntungan selepas cukai meningkat kepada RM77.2 bilion. Selain itu, perolehan sebelum faedah, pencukaian, susut nilai dan pelunasan EBITDA adalah sebanyak 130.2 bilion. Aliran tunai daripada aktiviti operasi iaitu CFFO, aliran tunai dari aktiviti operasi meningkat kepada RM83.1 bilion. Penguatan aset, jumlah aset Petronas meningkat kepada RM725.6 bilion pada 30 September 2022 dari RM635.0 bilion pada 31 Disember 2021. Akhir sekali ialah ekuiti pemegang saham. Ekuiti pemegang saham meningkat kepada RM386.2 bilion pada 30 September 2022 dari 350.8 bilion pada 31 Disember 2021. Ibu Pejabat dan Lokasi Organisasi. Ibu Pejabat Pemasaran dan Perdagangan Menara 1 Menara Berkembar Petronas Kuala Lumpur Pusat Bandar 50088 Kuala Lumpur Malaysia. Platform minyak dan gas luar pesisir Terengganu, Sabah dan Sarawak. Seterusnya Petronas Floating LNG Facility iaitu PFLNG 1 terletak di Pelantar Kebangbagan 2 pesisir Sabah. PFLNG 2 akan diletakkan di Pelantar Gas Rotan luar pesisir Sabah. Pesaing-pesaing utama. Kesan persaingan dalam industri bahan api dan minyak adalah kuat. Persaingan kuat boleh mengakibatkan pemotongan harga dan meningkatkan perbelanjaan untuk pengiklanan. Peserta persaingan Petronas ialah termasuk Shell, Caltex, Petron dan BHP. Industri ini berskala besar dengan halangan yang tinggi. Daya bersaing tinggi. Persaingan yang kuat menunjukkan daya bersaing yang tinggi untuk mendapatkan kedudukan utama dalam industri. Kos tetap pengeluaran yang tinggi memerlukan penurunan harga dalam keadaan permintaan yang rendah. Isu-isu yang dihadapi. Isu cukai jualan. Petronas perlu membayar cukai jualan di Sarawak sebanyak 5% mengikut Ordinan Cukai Jualan Negeri 1998. Petronas juga telah menarik balik rayuan terhadap Mahkamah Tinggi selepas arahan dari Kerajaan Pakatan Harapan. Masalah kewangan semasa COVID-19. Petronas mengumumkan kerugian selepas cukai sebanyak RM21 bilion untuk suku kedua 2020. Keuntungan bersih sebelumnya adalah 14.7 bilion ringgit pada tempoh yang sama tahun sebelumnya. Kejatuhan ini disebabkan oleh permintaan minyak yang berkurangan dan susut nilai bernilai RM20.77 bilion akibat penurunan harga minyak. Penilaian dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan, hak pemilikan eksklusif sumber minyak dan gas di Malaysia. Badan Kawal Selia Utama untuk aktiviti minyak dan gas huluan. Kemudahan pelaburan dan sokongan kerajaan dalam logistik masuk Malaysia. Rangkaian stesen minyak terbesar di Malaysia lebih daripada 1,000 pada 2018. Seterusnya ialah kelemahan. Kadar kekurangan tenaga pekerja yang tinggi, risiko kejadian seperti letupan dan kebakaran, kepelbagaian tenaga kerja yang perlu diberi perhatian, keperluan pelaburan dalam teknologi baharu. Peluang, perlindungan tinggi daripada peserta baru dalam industri minyak dan gas Malaysia, penguasaan dua kemudahan gas asli cecair, LNG, terapung dan permintaan tinggi di Asia. Kesempatan untuk mengukuhkan kedudukan dalam pasaran LNG yang pesat membangun. Ancaman, persaingan hebat dengan firma sedia ada seperti Shell dan Petron. Sensitiviti pelanggan terhadap harga minyak di Malaysia. Cabaran menetapkan harga minyak dalam pasaran yang kompetitif. Hala tuju Petronas. Komitmen Petronas berusaha untuk mencipta penyelesaian yang lebih baik untuk memberikan manfaat kepada manusia, terutamanya rakyat Malaysia. Matlamat Petronas adalah mencapai pelepasan bersih sifar karbon menjelang tahun 2050. Seterusnya kita masuk kepada Shell. Latar belakang Shell.
Profil Shell plc, syarikat minyak dan gas multinasional British dengan ibu pejabat di London, England. Penyenaraian utama di Bursa Saham London (LSE) dan penyenaraian sekunder di Euronext Amsterdam dan Bursa Saham New York. Salah satu daripada syarikat minyak dan gas terbesar di dunia dari pelbagai industri. Sejarah dibentuk pada tahun 1907 melalui penggabungan Royal Dutch Petroleum Company dan Shell Transport dan Trading Company. Pesaing utama minyak standard Amerika menjadi pengeluar minyak terbesar di dunia pada tahun 1920. Kehadiran di Malaysia. Shell mula bertapak di Malaysia pada tahun 1910 dengan pengobaran minyak pertama di Miri, Sarawak, menjadi asas pembangunan industri petroleum Malaysia dan pertumbuhan Miri. Ketua syarikat di Malaysia, Siti Hurairah Sulaiman dilantik sebagai pengerusi negara Malaysia. Beliau memegang tanggungjawab semua perniagaan Shell Malaysia, misi dan visi, menggerakkan kemajuan bersama dengan penyelesaian tenaga yang lebih bersih dan lebih bersih. Seterusnya ialah visi, memenuhi keperluan tenaga masyarakat dengan cara yang ekonomi, sosial dan alam sekitar berdaya maju. Seterusnya ialah aktiviti utama Shell, aktiviti huluan Shell. Pengekstrakan minyak mentah dan gas asli di luar pesisir Sarawak dan Sabah, penukaran gas asli kepada produk hidrokarbon cecair dan pemasaran produk global, rakan usaha sama dalam dua usaha sama gas asli cecair LNG di Bintulu, Sarawak. Aktiviti hiliran Shell, pembuatan, pemasaran dan pengedaran produk minyak seperti bahan api, pelincir dan bitumen. Misi Shell, memenuhi permintaan tenaga dunia dengan cara yang bertanggungjawab dari segi ekonomi, alam sekitar dan sosial. Produk dan servis Shell, produk minyak, bahan api untuk kenderaan, minyak pelincir untuk enjin kenderaan, bitumen dan gas petroleum cecair LPG, tenaga boleh diperbaharui, projek-projek tenaga solar, angin dan bayu bahan api. Usaha berkaitan dengan hidrogen termasuk sel bahan api hidrogen dan pengeluaran hidrogen. Perkhidmatan runcit, stesen pam minyak di seluruh Malaysia dengan Shell Select Convenience Store. Modal Shell Malaysia adalah anak syarikat kepada Royal Dutch Shell. Berikut ialah senarai nama pemegang saham Shell. Logo dan moto Shell. Nama Shell berasal daripada The Shell Transport and Trading Company yang diasaskan oleh Marcus Samuelsson pada tahun 1833. Pada tahun 1892, potensi ekspor lampu minyak ditemui semasa pengumpulan kerang di Laut Kaspia. Syarikat ini menugaskan pembinaan kapal tangki minyak pertama di dunia, Murex, menjelang tahun 1907. Logo Shell dengan warna kuning dan merah dipilih berdasarkan bendera Sepanyol, merujuk kepada sejarah perkhidmatan pertama Shell di California yang merupakan kawasan jajahan Sepanyol. Syarikat Shell tidak mempunyai moto yang spesifik tetapi menekankan penempatan pelanggan di pusat perniagaan mereka. Piagam pelanggan Shell iaitu Our standard of conduct help us to ensure that we treat you fairly at all times. Shell juga berjanji to make sure you have the information you need to help you choose the right tariff, listen to you and understand your needs, carry out action with a fairness, honesty and transparency in a way that is appropriate and professional. It is also provide information that is complete, accurate and not misleading, is communicated in plain and clear language, make it easy for you to contact us, put things right if you make a mistake, treat you as an individual, giving you extra help and support when you need it, always keep you properly informed so that you have the right information to make the right choices. Ini ialah jualan, graf jualan untuk Shell pada tahun Januari 2029 sehingga tahun 2023. Ibu Pejabat Cawangan Shell. Shell adalah kumpulan global tenaga dan syarikat petrokimia yang beroperasi di lebih dari 70 buah negara di seluruh dunia. Ibu Pejabat Shell terletak di Shell Centre, York Road, United Kingdom dengan 146 pejabat di seluruh dunia.
Di Malaysia, Shell mempunyai 6 pejabat utama termasuk ibu pejabat di Menara Shell Kuala Lumpur. Operasi hiliran dan huluan Shell di Malaysia disediakan melalui lebih kurang 8 pejabat dengan kehadiran di Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur. Pesaing-pesaing utama Shell. Shell menghadapi persaingan sengit dalam pelbagai aspek perniagaannya. Di sektor minyak dan gas, pesaing utama Shell termasuk ExxonMobil dan Chevron yang memberikan tentangan dalam segmen ini. Persaingan dalam sektor minyak dan gas menggalakkan Shell untuk menjaga kualiti dan mutu produk mereka untuk mengekalkan pelanggan. Di sektor pengecasan kenderaan elektrik dan infrastruktur EV, syarikat seperti Tesla, ChargePoint dan Electrify America menyediakan persaingan yang ketara. Dalam industri kedai runcit di stesen pam minyak, 7-Eleven adalah salah satu pesaing yang kuat dan dikenali oleh banyak pelanggan. Isu-isu utama yang dihadapi oleh Shell. Shell perlu mengurangkan pelepasan CO2 sebanyak 45% menjelang 2030 berbanding tahap 2019 berdasarkan putusan mahkamah di Belanda. Tindakan segera untuk mengatasi isu perubahan iklim diperlukan. Pandemik COVID-19 memberikan impak yang besar terhadap Shell. Syarikat ini mengalami kerugian hampir Amerika Syarikat 20 bilion tahun lalu akibat kesan pandemik terhadap pasaran minyak global. Perubahan suhu iklim yang meningkat secara mendadak merupakan isu lain yang dihadapi oleh Shell. Mereka telah menyokong sepenuhnya perjanjian Paris yang bertujuan mengeratkan peningkatan suhu global. Shell telah melabur berbilion-bilion dalam tenaga rendah karbon termasuk pengecasan kenderaan elektrik, hidrogen, tenaga boleh diperbaharui dan biofuel. Shell perlu terus memikirkan langkah-langkah baru untuk mengatasi isu-isu ini dan melaksanakan tindakan proaktif untuk menjaga persekitaran dan operasi perniagaan mereka. Penilaian dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan. Shell adalah salah satu syarikat minyak terbesar di dunia dengan operasi di lebih dari 70 negara. Memiliki pelbagai jenama bahan api di bawah payung Shell. Melabur dalam R&D untuk meningkatkan teknologi dan daya saing. Kelemahan. Telah dikenakan tindakan undang-undang disebabkan pelanggaran undang-undang. Hutang syarikat meningkat seiring dengan masa menunjukkan risiko kewangan. Peluang. Perkongsian dengan Prelude for Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) membuka peluang akses kepada pelantar gas luar pesisir yang sukar dibangunkan. Gabungan dengan BG Group PLC pada tahun 2016 memperkuatkan kedudukan di luar pesisir Brazil dan Australia. Ancaman perubahan iklim yang memerlukan pengurangan pelepasan karbon dioksida. Ketidaktentuan politik dalam industri tenaga dan pengeluaran minyak dan gas. Hala tuju Shell. Tajuk Powering Progress Strategi Shell. Matlamat utama mempercepatkan peralihan perniagaan ke arah pelepasan sifar bersih, mencipta nilai untuk pemegang saham, pelanggan dan masyarakat secara keseluruhannya. Asas dan fokus. Dibenarkan oleh nilai teras Shell memberi keutamaan kepada keselamatan. Maklumat tambahan, Powering Progress adalah pendekatan strategik Shell untuk mendukung tujuan syarikat dalam menyediakan penyelesaian tenaga yang lebih bersih dan mampan. Ia adalah komitmen Shell untuk bergerak menuju pelepasan sifar karbon dan memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Seterusnya ialah strategi kedua-dua syarikat. Peneraju pasaran minyak di Malaysia. Kedua-dua Petronas dan Shell mempunyai peranan besar dalam pasaran minyak Malaysia. Mereka mempunyai strategi yang unik untuk berjaya dalam industri ini. Petronas memenuhi keperluan lebih daripada 35 buah negara. Produk berbeza untuk individu, perusahaan, industri dan awam. Harga produk bergantung kepada faktor ekonomi dan permintaan minyak. Telah menghadapi penurunan harga semasa serangan COVID-19. Shell, strategi Powering Progress untuk pelepasan sifar bersih. Komitmen terhadap perjanjian Paris untuk mengeratkan peningkatan suhu global. Tumpuan pada teknologi yang lebih bersih, pengurangan pelepasan karbon dan penyediaan penyelesaian tenaga mampan. Juga terjejas oleh pandemik COVID-19 tetapi mempertahankan komitmen jangka panjang. Kaedah SWOT. Kekuatan Petronas, kecekapan dalam penerokaan dan perniagaan pengeluaran, kelebihan daya saing yang tinggi dalam aktiviti logistik masuk dan keluar disebabkan kawasan geografi yang luas di Malaysia. Shell dapat mengawal pasaran, penyelidikan dan pembangunan yang bagus, kemampuan untuk meneroka. Kelemahan Petronas, kekurangan kadar pekerja, kurang melabur dalam teknologi. Shell, pelanggaran undang-undang dan hutang yang meningkat.
Ancaman Petronas, persaingan sedia ada dalam industri minyak dan gas di Malaysia. Pelanggan yang sensitif terhadap harga, ketidaktentuan politik. Shell, perubahan iklim dan ketidaktentuan politik. Peluang Petronas tidak terancam dengan kedatangan mana-mana syarikat baru dalam industri minyak dan gas. Kuasa tawar-menawar yang tinggi sebagai pembekal. Shell merupakan rakan kongsi teknologi FLNG gabungan bersama BG Group PLC. Kemajuan yang terancang. Untuk kesimpulan presentation saya, Petronas membuktikan bahawa syarikat tempatan boleh bersaing secara global dengan syarikat minyak gergasi seperti Shell. Saingan yang sihat membawa kepada manfaat pasaran minyak Malaysia dan pelanggan. Sekian, terima kasih.